Oke, salam dan salam sejahtera. Ada pencerahan saya untuk menjawab kenyataan yang dikeluarkan oleh pengurusi Perikatan Nasional, yaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, berkenaan dengan kenyataan yang mana saya baca, yaitu mendakwa BN PH ada rancangan sulit bentuk kerajaan. Dan dalam kenyataan ini saya membaca, dia kata, saya tegaskan jika kita tidak keluar mengundi, kita seolah-olah memberi hak kepada seseorang yang tidak layak untuk memerintah negara. Kita tidak boleh membiarkan BN dan PH kembali berkuasa dan rakyat mesti memastikan perancangan sulit mereka untuk bergabung membentuk kerajaan selepas PRU tidak berlaku. Jadi saya lihat daripada kenyataan ini, Tan Sri Muhyiddin Yassin ini lupa ataupun mungkin dah tua kerana dah nyanyok. Beliau harus ingat bahawa dalam isu Pakatan Harapan ini tidak ada track record lagi untuk bergabung dengan Barisan Nasional ataupun UMNO. Tetapi Perikatan Nasional bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun melakukan perkara ini. Dan Tan Sri Muhyiddin Yassin demi politiknya, demi untuk menjadi Perdana Menteri, dia mengkhianati kawan-kawan dia yang ada dalam Pakatan Harapan. Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri membawa keluar Parti Bersatu, yang mana hari ini mereka buat satu gabungan bernama Perikatan Nasional. Pada awalnya kita dah tahu bahawa apa yang beliau lakukan, yang mana kita tahu itu adalah satu mandat daripada rakyat untuk Pakatan Harapan memerintah satu penggal pada PRU ke-14. Dan akhirnya sanggup bersekongkol dengan UMNO Barisan Nasional untuk mendapat majoriti menjadi Perdana Menteri. Siapa dia yang kita nak lihat sebagai pemimpin yang tidak bertanggungjawab ataupun seorang yang tidak layak memerintah negara ini? Yang jelasnya adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Rakyat juga kena ingat bahawa apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, beliau sanggup korbankan nyawa rakyat kerana mengambil alih kerajaan dengan keadaan tergesa-gesa waktu pandemik COVID. Dan kita tahu berapa puluh ribu rakyat dah meninggal, berapa juta kita ni yang kena COVID. Dan akhirnya kerana kerakusan Tan Sri Muhyiddin Yassin, akhirnya kita asyik darurat. Dan akhirnya sehingga berlakunya bendera putih. Itu adalah kerajaan yang Tan Sri Muhyiddin Yassin buat. Dan akhirnya kita juga tahu bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin waktu itu sibuk untuk cukupkan majoritinya. Kerana dia takut. Dan akhirnya dia buat lockdown demi lockdown. Itu adalah apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri berkongkol dengan UMNO Barisan Nasional. Hari ini kamu menuduh Pakatan Harapan nak bersekongkol untuk menubuhkan kerajaan gabungan. Sebenarnya ini adalah muslihat politik yang dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dalam Pakatan Harapan yang diketuai oleh 4 parti dan plus 1 parti iaitu Muda, yang mana kita tahu PKR, DAP, Amanah, APKO dan Muda, hari ini tidak ada satu pun yang kita boleh baca ataupun yang kita boleh rasa yang kita tidak perlu nak ragu-ragu bergabung dengan Barisan Nasional. Tetapi hari ini kita lihat Perikatan Nasional, mereka ada ruang itu untuk mereka bergabung. Kalau tidak percaya, kalau kita bagi mandat kepada Perikatan Nasional, kita akan lihat bahawa mereka tidak akan pernah cukup majoriti. Dan akhirnya mereka akan bergabung dengan UMNO. Apa yang kita lihat apabila Datuk Seri Shahidan Kassim, hari yang mana semalam kita dah lihat, bergabung dengan Perikatan Nasional, menjadi calon daripada Perikatan Nasional, sedangkan sudah begitu lama duduk dalam UMNO. Jelas apa yang beliau ucapkan, beliau nak muafakat nasional itu. Mereka nak gabungan parti-parti Melayu itu, yang mana mereka mainkan isu perkoman. Kerana mereka tahu bahawa mereka akan cuba lagi membentuk, cuba lagi menipu rakyat apabila mandat itu diberikan. Dengan sekali lagi kita akan menyaksikan mereka akan buat Kongres Maruah Melayu, yang mana akhirnya satu gabungan yang tidak kuat, yang tidak kukuh, yang sangat rapuh terbentuk. Jadi kita sebagai rakyat lebih baik kita melihat kepada parti yang bernama Pakatan Harapan untuk memerintah negara. Kerana kita dah melihat Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri yang mana beliau tidak mengendahkan isu rakyat. Orang seperti Tan Sri Muhyiddin Yassin ni
beliau adalah orang yang seperti orang kayangan, yang mana beliau tidak merasakan nadi rakyat di bawah ini. Beliau dah terlalu lama hidup bersenang-lenang dan akhirnya beliau tidak lihat. Jadi tak perlu nak berbohong Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri pun jangan ceritalah, pijak Sabah Sarawak pun susah. Jadi apalah yang kita nak banggakan. Hari ini kita tahu ada pemimpin daripada Perikatan Nasional bertanding di Sarawak. Tetapi muka dan kelibatnya Tan Sri Muhyiddin Yassin pun tak nampak. Apa yang rakyat nak banggakan dengan pemimpin begini? Pilihan rakyat bukan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang menjadi Perdana Menteri. Tetapi rakyat tidak boleh buat apa. Kerana membentuk kerajaan itu adalah daripada ahli parlimen. Jadi kita rakyat, kalau kita tak nak orang seperti Tan Sri Muhyiddin Yassin, kita tak nak orang seperti Zahid Hamidi menjadi Perdana Menteri, maka kita jangan memberi ruang kepada calon-calon daripada Perikatan Nasional, calon-calon daripada Barisan Nasional untuk menang, untuk kita bagi satu undi. Kerana ahli-ahli parlimen inilah yang memberi ruang. Kalau kita tidak suka mereka, mereka akan bergabung dan akhirnya membentuk satu kerajaan yang akan menyusahkan kita rakyat. Jadi saya lihat daripada apa yang Tan Sri Muhyiddin kata ni, dia umpama dia ludah ke langit, jatuh ke muka dia sendiri. Kerana percaya atau tidak, Tan Sri Muhyiddin Yassin selepas ini dia akan mencari rakan sekutu untuk membuat satu gabungan. Dan percaya atau tidak kepada apa yang saya katakan ini, Perikatan Nasional tidak akan boleh mendapat 50 kursi pun. Jadi bagaimana mereka nak membentuk kerajaan? Dah tentu dengan gabungan. Siapa gabungan yang sanggup bersekongkol dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin? Tidak lain tidak bukan UMNO Barisan Nasional. Kenapa saya berkata seperti itu? Kerana sudah jelas berlaku apabila langkah Sheraton. Jadi mereka akan bertengkar dengan UMNO, dengan PAS. PAS dia tak bertengkar lah. Tapi PAS ini sibuk dengan minta menteri, minta jawatan GLC, akan minta jawatan sebagai senator. Itu kerja PAS. PAS yang penting bagi dia jawatan ataupun bagi duta khas bertaraf menteri, mereka sudah boleh dibawa masuk dalam kerajaan. Ini adalah satu sikap yang ada dalam Perikatan Nasional. Kita tahu apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin mengambil alih kerajaan, banyak tender projek tu dia nak cerita tentang rasuah. Kita tunggu bagi mandat kepada Pakatan Harapan. Kita tengok apa yang Tan Sri Muhyiddin Yassin buat. Isu vaksin belum selesai lagi. Duit yang dibelanjakan berbilion-bilion. Bukan juta-juta, bilion-bilion. Akhirnya vaksin pun lambat. Dan kita juga harus ingat, pembelian vaksin waktu Tan Sri Muhyiddin Yassin boleh kita katakan yang termahal. Kemana duit-duit ini? Kenapa begitu rakusnya pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin? Jadi apakah kita nak pemimpin seperti ini? Kita dah merasa betapa siksanya. Kalau Tan Sri Muhyiddin Yassin mentadbir negara ini dengan baik, saya percaya dia tak digulingkan. Dia tidak ditumbangkan dalam langkah Sheraton itu. Tetapi kerana kegagalan yang paling parah. Jadi kita lihat rakyat berbunyi di bawah. Dan akhirnya kita lihat pergolakan yang mereka lakukan. Akhirnya UMNO tarik sokongan dan jatuhlah. Sampai ke habis PRU, sampai kita melakukan PRU ke-15 ini. Butangnya Tan Sri Muhyiddin Yassin pun entah ke mana. Jadi nampak tak betapa pengecutnya orang yang nak menjadi pemimpin untuk mewakili sesebuah negara itu. Hanya untuk kepentingan beliau sendiri. Apabila dah pun merasa menjadi Perdana Menteri, akhirnya inilah sikap tamak dan rakusnya pemimpin kita. So, itu pencerahan saya dan sekian, terima kasih.